Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan masuk inverse Laplace transform. Okey. Okey, sebelum ni kita dah tengok macam mana nak cari Laplace transform menggunakan table of the Laplace transform. Okey, sekarang kita nak tengok the inverse pula. Okey. Sebelum ni kita dah tengok the definition untuk Laplace transform, di mana kalau kita ada function ft, jadi the Laplace transform adalah ini simbol Laplace. Okey, Laplace transform of function ft, kita akan dapat fs. Okey. Jadi untuk inverse Laplace transform pula diberikan fs, itu Laplace transform kan. Okey, Laplace transform kita dapat daripada ft. Okey. Nak dapatkan inverse Laplace transform, kita hari ni you akan diperkenalkan dengan notation baru, iaitu macam ni. Ini dipanggil inverse Laplace transform. Okey, nak dapatkan ft balik, kita kena pakai simbol ni, inverse Laplace transform of fs. Jadi kita akan dapat balik function ft. Okey, sekarang kita tengok contoh pertama. Okey, kita nak cari inverse Laplace transform, okey, for fs yang bersamaan dengan function yang kat di sebelah kanan ni. Okey. Jadi nak dapatkan jawapan tu, kita boleh gunakan table. Okey. Okey, menggunakan table of Laplace transform. Tapi sekarang ni kita tengok secara terbalik. Kalau dalam basic of the Laplace transform sebelum ni, daripada function ft kita nak cari large fs. Sekarang dalam inverse Laplace transform kita nak tengok dari fs nak cari ft. Kita tengok terbalik lah. Okey. Jadi sekarang soalan dia fs kan. Okey, fs sama dengan yang ini. Jadi nak cari inverse Laplace transform, gunakan simbol yang ni. Macam L minus 1 ni. Okey, fs. Nak cari inverse dia, kita tulis balik Laplace inverse ni, inverse Laplace transform, dan juga equation yang diberikan dalam soalan. Kita salin balik. And then bila kita buat inverse Laplace transform, fs ni akan jadi ft. Okey, kita tengok table daripada fs jadi ft. Okey, so kita tengok yang pertama ni. Okey, yang pertama adalah 1/s. Okey. Yang pertama adalah 1/s kan? Okey. So kita tengok 1/s tu kalau dekat dalam Laplace transform table ni. Okey. 1/s tu kita tengok dia punya bentuk lebih kurang kat mana. Okey. So, sekarang kita tengok kat bawah dia tu, kat bawah ni s. So tengok apa yang lebih kurang sama. Kalau tengok dalam table ni, yang pertama yang inilah a/s. Tapi kat atas bahagian atas tu sekarang tulis 1/s kan. So bermakna kalau kita convert kepada ft, tadi a tu 1 kan. So kita akan dapat a adalah 1. That's why jawapan untuk function yang pertama ni, inverse Laplace transform dia adalah 1. Okey. Kemudian kita tengok pula function yang kedua. Okey, 1/s tolak 8. Kita tengok dalam table, 1/s tolak 8 yang bentuk lebih kurang sama adalah 1/s tolak a. Okey, 1/s tolak a. Jadi sekarang a tu kita tengok minus 8 kan. So bukan minus, a tu 8. So kita tukar jadi 1/s tolak 8. Jadi dia punya ft, a tu 8 kan. So akan jadi exponential 8t. That is why bila kita buat inverse Laplace transform tadi, kita dapat value ni.
Okay, exponential 8t. And then disebabkan kat depan ni ada tanda minus, kita letak minus jugalah. Okay. Okay, seterusnya pula kita tengok untuk function yang ketiga. Okay, function ketiga adalah yang ini. S per S kuasa 2 tambah 25. Okay, bentuk S per S kuasa 2 tambah 25 ni sebenarnya asalnya macam ni. S per S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, sekarang kita tengok dalam table tu. Okay, kat mana yang lebih kurang sama? Okay, kita cari mana lebih kurang sama. Okay, so yang lebih kurang sama dalam table ni kita tengok adalah untuk yang ini. Kita tengok, mula-mula kita tengok bahagian bawah ni, pembawah dia dulu, senang. Okay, S kuasa 2 tambah and then nombor something kan, 5 kuasa 2. So, sekarang 5 kuasa 2 yang inilah. So, digantikan, yang A tu digantikan dengan value 5. S per S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, sama kan bentuk dia? Okay. Jadi, bila kita tukar kepada FT buat inverse Laplace transform, A tu tadi dah jadi 5. So, kita akan dapat cosine 5T. That is why jawapannya kat sini. Apa jadi? Cosine 5T. And then sebab kat sini ada tanda plus, kat ini pun plus jugalah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok untuk the last equation ni. 1 per S kuasa 2 tambah 1. So, sebenarnya 1 per S kuasa 2 tambah 1 tu adalah dalam bentuk yang macam ni. 1 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 lah. Okay. Okay. Jadi, kita tengok dalam table. Kita tengok balik dalam table. Apa yang lebih kurang sama dengan bentuk function ni? Mula-mula kita tengok bahagian pembawah dia. Okay, kita tengok bahagian pembawah ni. Mana yang lebih kurang sama? Okay, lepas tu baru kita tengok yang bahagian atas. Okay. Okay, sekarang kita tengok bentuk dia tadi kan? Okay. So, kita tengok dekat Laplace transform table ni, mana satu yang lebih kurang sama dengan yang ini. Okay. Jadi, kita tengok bahagian pembawah dulu. S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So, kita tengok mana ada plus, mana ada A kat belakang. So, S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So, bentuk dia yang ada adalah untuk cosine dan juga sine. Okay, sekarang kita tengok bahagian atas pula. Okay, bahagian atas, value dia 1. Okay, maknanya value dia A lah, bukan S. So, kalau untuk A, kita tengok itu adalah terpakai untuk sine. So, maknanya sekarang bentuk dia 1 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 kan. So, kita convert kepada FT akan jadi sin 1T ataupun akan jadi sin T. Okay, so kita dapat sin T. And then that's what, disebabkan kat sini tanda plus, kat sini pun plus. So, finally kita akan dapatlah, kalau kita gabung semua tu, kita akan dapat ni function, the total function FT. Okay, sekarang kita tengok linear property of the inverse Laplace transform. Okay. Okay, sekarang kita dah tahu the inverse Laplace transform. Okay, kita akan dapat balik function FT. Jadi, kalau kita ada function Laplace transform GS, maka dia punya inverse Laplace transform akan dapat adalah GT. Okay, samalah dengan FT ni, tukar huruf je. Okay. Jadi, katakan sekarang function ni ada alpha dan juga beta sebagai constant. Jadi, kalaulah kita ada function alpha fs dan juga beta gs, and then kita nak buat inverse Laplace transform of the addition or subtraction of the functions. So,
pertama sekali kita kena asingkan constant tu. So dalam kes ni constant kita adalah alpha dan juga beta. Okay, bila kita asingkan maknanya kita keluarkan daripada function tu. Keluarkan. So sekarang ni yang the first one ni adalah alpha fs. So kita letak dekat luar alpha. So inverse Laplace transform hanyalah untuk fs sahaja. Maknanya kita perkali tu kita dah keluarkan. So senang kerja sikit lah. Sama juga untuk yang kedua, kita ada beta gs. So kita keluarkan beta. So inverse Laplace transform yang kita perlu buat hanyalah gs. And then bila dah kita dapatkan function daripada menggunakan Laplace transform table, barulah kita add up balik ataupun kita darab ke bahagi balik dengan perkali tu. Okay. Katakan perkali kita alpha. Tadi kita darabkan balik dengan FT yang kita dapat daripada table, and then GT tadi kita dah dapat daripada Laplace transform table, kita darab balik dengan beta. So kita akan dapat jawapannya. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Okey, sekarang nak cari inverse Laplace transform untuk function untuk fs. Okey, functionnya okey kat sini saya tandakan. Okey, ada 4 1, 2, 3, 4. So menggunakan konsep linearity tadi, first kali kita kena asingkan, separate the constant. So ini 6 per s kan? Yang first one, okay, 6 bahagi s. So keluarkan 6, letak kat depan. So tinggal untuk kita tengok dalam Laplace transform table adalah 1 per s sahaja. Okay, the next one adalah minus 1 per 8. Okay, minus 1 per s tolak 8. Okay, ini boleh dapat terus daripada table. Okay, the third one, kita ada 4s per s kuasa 2 tambah 25. So, sekarang kita tengok bahagian pembawah ni, s kuasa 2 tambah 25 ni sebenarnya. Okay, s kuasa 2 tambah 25 tu sebenarnya dalam bentuk S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 kan. Tapi kalau nak gunakan yang Laplace transform table, kalau kat bawah ni 5, so bahagian atas perlu 5 juga. Okay, so sekarang kita ada 4. So kita keluarkan 4 tu dulu. Okay, kita keluarkan 4. So tulis 4 kat depan. And then kita tinggalkan S kan. S, jadi S per S kuasa 2 tambah 25. Okay, the last one. Kita ada 2 per 3 S kuasa 2 tambah 1. So, kita keluarkan perkali ni dulu. Letak kat depan. 2 per 3. So, yang tinggal adalah 1 per S kuasa 2 tambah 1. Okay. Bila dah asingkan kita punya function tadi daripada dia punya constant, barulah kita buat inverse Laplace transform menggunakan Laplace transform table macam yang saya tunjukkan tadi. Okey. Jadi kalau daripada table tadi nanti you rujuk balik. Kalau untuk 1 per s, okey sekarang ni sebelum kita buat Laplace transform tu, sebelum kita buat inverse Laplace transform tu lebih baik kita tulis dulu dalam bentuk inverse ni. Okey, nak dapatkan ft, kita boleh dapat daripada inverse Laplace transform of fs. Okay. So, tadi kita dah tulis 6. Okay. 6 times 1 over s. So, sekarang ni jadi 6 darab inverse Laplace transform of 1 per s. Okay. The second one, minus 1 per s tolak 8. So, minus inverse Laplace transform of 1 per s tolak 8. Seterusnya, kita ada 4 darab S kuasa 2, darab S per S kuasa 2 tambah 25. So, tulis 4 kat depan. And then inverse Laplace transform of S per S kuasa 2 tambah 25. The last one, kita dah keluarkan perkali tadi, 2 per 3. And then kita buat inverse Laplace transform of this one. Okay. So, untuk 1 per S, daripada table tadi kita dah tengok, dah boleh hafal dah sebenarnya. Kalau 1 per S, so kita akan dapat value dia 1 kalau buat inverse Laplace transform. So, jadi 6 darab 1. Kita jangan lupa perkali kat depan, constant kat depan. Okay, untuk 1 per S tolak 8, kalau you tengok table Laplace transform table, kalau kita tengok bentuk bawah S tolak 8 ni, kita akan dapat exponential 8t. Di
Sebab ada tanda minus, kat sini pun minus jugalah. Okay. The next one. 4 inverse Laplace transform of S per S kuasa 2 tambah 25. Okay. S kuasa 2 tambah 25 tu adalah sama dengan S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, kalau S ke atas, dia adalah untuk cosine. Okay. So, jadi kita akan dapat inverse Laplace transformnya adalah cosine 5t. And then jangan lupa darab dengan 4 untuk constant kat depan. Okay. And then the last one. Okay, untuk the last one. 2/3 inverse Laplace transform of 1 per S kuasa 2 tambah 1. Okay, ada kesilapan kat sini. Ini bukan minus kan, sepatutnya plus. Okay. Okay, jadi plus silap tulis. Okay, so perkali kat depan 2/3. And then kita tengok kat dalam table untuk 1 per S kuasa 2 tambah 1 ni. Dia sebenarnya bentuk S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 lah. And then kat atas tu 1. So, kalau kita tengok dalam table, kita boleh ambil untuk sin. Okay. So, akan jadi sin 1t kan. So, boleh dapatlah sin t. And then, combine semua tu, kita akan dapatlah the total function for ft. Okay, kita nak cuba lagi, sikit lagi. Okay, untuk inverse Laplace transform, Fs sama dengan 4 per S kuasa 2 tambah 9. Okay, so function 4 per S kuasa 2 tambah 9 ni, sebenarnya 9 tu kita boleh tukar jadi 3 kuasa 2. So, maknanya A adalah 3. So, kita tengok dalam table, bahagian pembawah tu S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So, kita tengok pembawah yang untuk plus adalah apply untuk cosine dengan sin. And then kita tengok bahagian atas pula, dia adalah mewakili A, bukan S. So, kalau A adalah untuk sin. Okay. So, kalau sin and then, tapi kalau kita tengok dalam table, kalau kat bahagian pembawah tu 3, itu A tu 3. So, bahagian atas ni pun sepatutnya 3. Okay. So, sebenarnya daripada table, kita akan dapat sin 3t sama dengan 3 per S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, tapi sekarang kita ada 4. So, kita keluarkan 4 ni dulu. Okey, kita keluarkan 4. Okey, asalnya kita ada ni. Kita keluarkan 4. And then disebabkan untuk dapatkan sin 3t tu kita darabkan dengan 3 kan. So kalau kita darab dengan 3, kita kena bahagikan dengan 3 untuk di bahagian luar ni. Supaya last kali kalau kita cancel out, kita akan dapat function yang asal iaitu 4 per S kuasa 2 tambah 9. Okay, faham kan? Okay. So sekarang ni kita boleh buat menggunakan linearity concept pula. Yang perkali ni kita keluarkan kat depan 4/3. So, inverse Laplace transform hanyalah untuk yang dalam bracket ni sahaja. Okay, so yang ni 3 kuasa 2 lah, 9. So, kita dapatlah 4/3 sin 3t. Alhamdulillah, senang. Okay, next kita cuba yang ini pula. Okay, nak cari inverse Laplace transform untuk 1 per S kuasa 5. Okay, kalau dari table kita tengok, kalau untuk S kuasa 5 kita cari kan, ada kecil lah pula. Nanti you boleh tengok kat buku lah. Kalau dalam example akan diberikan Laplace transform table ni. So, you kena biasakan refer. Okay, kalau untuk S kuasa 5. Okay, bentuk S kuasa 5 yang ada adalah untuk T kuasa N. Okay, syarat untuk T kuasa N, kita tengok dalam table ni. Okay, kalau kita ada bentuk, kalau kat bawah ni 5, maknanya dia adalah S kuasa 4 tambah 1. Okay, 4 tu mewakili N. So, ke atas adalah 4 factorial. Okay. Supaya dapat kita convert menjadi T kuasa 4. Okay. And then, sekarang ni yang kita ada dalam
equation yang diberikan adalah 1 per S kuasa 5. Tapi kalau kita nak convert kepada T kuasa 4 tadi, kita kena ada 4 faktorial S kuasa 4 tambah 1. So, sama dengan yang saya tunjuk dalam contoh yang tadi. Kalau kita nak gunakan Laplace transform table ni, value dia. So, kita keluarkan dulu satu dekat luar. Okay, satu dekat luar. Satu dekat luar. And then dekat dalam kita nak pakai 4 faktorial S kuasa 4 tambah 1 kan, ataupun S kuasa 5. So kalau kita kat dalam kita darab dengan 4 faktorial supaya menjadi yang asal balik, cancel out kat luar ni, perkali dia kita kena bagi jugalah dengan 4 faktorial. Okay, sebab nanti kita boleh cancel out balik ni. Okay, so kita akan dapat yang asalnya 1 per S kuasa 5. Okay. So kita dapat kat sini kita boleh gunakan Laplace transform table. Jadi 1 per 4 faktorial, disebabkan kita ada 4 faktorial per S kuasa 5, kita akan dapat T kuasa 4. Okay. So, kenapa jadi macam ni? Sebab yang 4 faktorial ni sebenarnya adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, so apabila T kuasa 4 bahagi dengan 4 faktorial ni, kita akan dapatlah 1 per 24 T kuasa 4. Okay, so untuk tips, okay, cara paling mudah untuk you identify the Laplace transform adalah dengan cara first kali you tengok bahagian pembawah sesuatu equation diberikan tu, bahagian pembawah ataupun denominator. Okay, you tengok and then you refer kepada Laplace table. Okay, you tengok Laplace table, tengok mana yang lebih kurang sama bentuk dia. Okay, kalau lebih daripada satu possibility, you tengok pula ke bahagian atas dia ataupun numerator. Macam contoh cosine dengan sin tadi kan. Kalau untuk cosine bahagian atas dia S. Kalau untuk sin bahagian atas dia A. Okay, untuk you identify the correct one. Okay, and then bila dah pilih salah satu tu, and then you fix up the numerator bahagian atas tu. Okay, ni you guna creativity lah, dan kalau buat banyak exercise memang bagi kacang lah, cepat lah you dapat buat. Okay, so macam tadi kan contoh, kalau yang saya tunjuk contoh untuk contoh kalau bentuk dia apa tadi yang katalah 3 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 kan. So kalau bentuk ni, kalau plus S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kita boleh dalam table kita boleh dapat sama ada untuk sin ataupun cosine. And then disebabkan dia plus ni, sin ataupun cosine lah. Kalau minus akan jadi sin H cosine H. Okay. And then kita tengok bahagian atas pula. Okay, sekarang dia bukan S, dalam bentuk A. So kita hanya dah boleh kurangkan pilihan kita kepada sin. Dan untuk carikan sin tu pula, kalau bahagian pembawah tadi tu adalah A kuasa 2, dia adalah 1 kuasa 2. So bahagian atas pun sepatutnya 1. Iaitu jadi 1 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So sekarang ni, disebabkan yang soalan tu bagi 3 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kita keluarkanlah dulu 3 kat depan. 1 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. And then barulah kita cari the inverse Laplace transform. Okay. Okay, disebabkan semua dah faham, you cuba pula buat yang ini. Okay, you cuba buat. Saya kata cuba buat, tapi saya bagi jawapan juga kan. Baik, ma'am. Okay. Okay, kita tengok soalan tadi. Ini soalan dia. So sekarang kita nak cari inverse Laplace transform. So inverse Laplace transform, simbol dia adalah macam L-1. Kita tulis balik yang equation ni dalam bracket. Okay. Lepas tu kita keluarkan dia punya constant.
sebab kita nak cari bahagian dalam je. So sekarang tadi dalam soalan 4 per S kuasa 3. So tapi kalau kita refer Laplace transform table, kalau kat bawah tu S kuasa 3, so sebenarnya dia adalah S kuasa 2 tambah 1. Okay, supaya mendapat bentuk untuk T kuasa 2 kan. So kat atas tu akan jadi 2 sahaja. Tapi dalam soalan kita dia pakai 4. Okay, ni 2. So lagi 2 tu kita letak kat depan. So 2 darab 2, 4. Okay. And then the next one, kita tengok bahagian pembawah dia S kuasa 2 tambah 25. S kuasa 2 tambah 25. 25 ni adalah 5 kuasa 2 lah. Okay, kalau pembawah dia S kuasa 2 tambah 25 ataupun S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So ini adalah bentuk sama ada untuk cosine ataupun sin. And then kita tengok bahagian atas, dia adalah bentuk A bukan S. So itu adalah untuk sin. And then kalau pembawah dia tu 5, A tu 5. So bahagian atas adalah 5 kalau kita nak menggunakan Laplace transform table. Tapi dalam soalan ni kita ada 3. So 3 tu kita keluarkan dulu kat depan. And then disebabkan dalam bracket ni kita letak 5. Kita kena bahagikanlah dengan 5. Supaya nanti kita boleh cancel out. Akan dapat balik equation asal dia 3 per S kuasa 2 tambah 25. Okay. And then the last one adalah minus per S kuasa 2 tolak 4. Okay. Kalau untuk okay, bentuk ni sekarang tadi kita tengok plus je kan. So sekarang kita tengok bentuk dia S kuasa 2 tolak 4. S kuasa 2 tolak 4 adalah S kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okay, so possibility dia adalah untuk cosine H ataupun sin H. Kita tengok pula bahagian atas, dia adalah S. So itu adalah untuk kalau kita guna Laplace transform table, kita akan dapat cosine H. So disebabkan A dia adalah 2, so akan dapat 2T. Okay. Jadi kita boleh dapatlah jawapan akhir dia kat sini. So yang ni you cuba buat nah. Okay, sekarang kita tengok first shifting property pula untuk inverse Laplace transform. Okay. Okay, katakan kita nak buat inverse Laplace transform untuk Fs untuk mendapatkan Ft yang ada alpha sebagai constant. Okay, untuk first shifting property. Okay, first shifting property. Okay, so kalau ada S tolak A, okay, kita boleh jadikan jadi bentuk dia exponential AT and then FT. Okay, so bila kita dah boleh tukar kepada bentuk exponential AT, FT, so nak cari inverse Laplace transform tu, kita hanya perlu cari untuk Laplace transform Fs je lah. Okay, kalau inverse Laplace transform Fs ni, Ft lah. Okay, daripada kita akan dapat Ft lah. Okay, so maknanya dia punya perkali tu kita dah keluarkan kan, dia punya shifting. Okay. Okay, so tadi kita tengok konsep phase shifting. Okay, ini dia punya definition. Okay, sekarang cuba buat inverse Laplace transform of that. So sekarang kita ada S tolak 3, maknanya shifting dia adalah sebanyak 3. A sama dengan 3. A ni adalah 3. Okay, so inverse Laplace transform kita tulis asalnya 1 per S tolak 3 kuasa 3. Dan kita keluarkan, okey 3 ni mewakili untuk A, 3 kat sini. So akan jadi exponential 3T. So exponential 3T. So sekarang yang tinggal inverse Laplace transform Fs. Okey, dah tak ada A lah kat dalam. So yang akan jadi 2 per S kuasa 3. Okey, sekejap. Yang tadi, yang ini adalah 2. Okey, inverse Laplace transform of 2 S tolak 3 kuasa 3. Okey,
So, kalau inverse Laplace transform yang ini, menggunakan table, you dah pandai tadi kan, you tengok bentuk bawah ni S kuasa 3. S kuasa 3 tu sebenarnya adalah untuk S kuasa 2 tambah 1. Okay. So, kalau dalam table, kalau S kuasa 3 ke atas tu akan jadi T kuasa 2. Adalah, bukan T kuasa 2. Maknanya apa? Dua faktorial. Okey? 2 faktorial untuk mendapat T kuasa 2. That's why jawapan dia kita dapat ni E kuasa 3T, T kuasa 2. Okey? Okey, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Katakan diminta cari inverse Laplace transform untuk function ni. Okey. So, kita ubah bentuk dia dulu supaya senang kerja. Sekarang kita tengok dalam equation ni dalam bracket S plus 1. Kalau untuk guna phase shifting tadi, bentuk dia adalah Fs tolak A kan. So, sekarang ni dalam bracket tu plus tu bermakna dia adalah Fs tolak minus A. So, akan jadi S plus A kan. Okay. S plus A. S plus 1 kan, akan jadi S plus 1. Okay, 3S per S tambah 104. Okay, kalau kat bawah ni S tambah 1, kalau kita nak gunakan phase shifting theorem tadi, kita bahagian atas tu kalau kita nak keluarkan jadi exponential AT tu nanti, bahagian atas ni pun kita kena buat dalam bentuk S tambah 1, tak boleh jadi S ke, jadi S tambah 2 tak boleh. Okay, so kat bawah S tambah 1 kuasa 4. So, soalan kita ada 3S kan? 3S. So, S tu kita convert jadi S tambah 1. Terus, kalau ada S, terus jadi samakan dengan yang pembawah. Kalau pembawah S tambah 1, atas pun S tambah 1 juga. So, tadi yang asal 3S, dia jadi 3S tambah 1. Okay. And then, lepas kita dah tukar kepada bentuk sama dengan yang pembawah tu, denominator, kita kira balik. Okey, sekarang asal soalan dia 3S. Sekarang ni bila kita guna S tambah 1, 3 darab S tambah 1, kita akan jadi 3S tambah 3. So, kalau kita nak samakan balik dengan yang asal, kita kena tolak 3 lah. Supaya cancel out kan, akan jadi 3S balik. Okey, boleh faham kan? Okey, so daripada yang ini, kita boleh pergi ke bawah ni, kita boleh asingkan lah. Okey. Asingkan ni, maybe you kalau kat sini you tak nampak kalau saya keluarkan term macam ni, tak nampak kan. So sebenarnya yang the first one ni 3S tambah 1 bahagi S tambah 1 kuasa 4, kita asingkan kan, tolak 3 per S tambah 1 kuasa 4. So, yang bahagian pertama ni kita boleh cancel out kan. So, bukan cancel out, maknanya kita boleh bahagi. So, ni S tambah 1, bawah pun S tambah 1. So, yang ni tinggal 3. So, that's why dapat 3 per S tambah 1 kuasa 3. Okay, yang kanan ni sama je lah. Okay, so bila kita dah dapat tu, kita guna pula, kita asingkan pula function. Kalau nak buat inverse Laplace transform tu, kita buat satu persatu lah. Okay. So, tadi kita dah dapat tu, kita buat inverse Laplace transform, kita asingkan. So, sekarang kita kena buat dua inverse Laplace transform. And then, ini kita ada S tambah 1. Okay, tadi saya dah beritahu kan. So, kalau tambah 1 tu sebenarnya A tu adalah minus lah. So, A adalah minus 1. Okay. So, sekarang ni, bila minus 1, maknanya kalau kita convert kepada bentuk exponential tu, dia akan jadi exponential minus T. So, that's why kat sini akan jadi exponential minus T inverse Laplace transform of 3 per S kuasa 3. Dah hilang dah S tambah 1 sebab kita dah guna shifting theorem tadi. Okay. Exponential minus T. And then yang the second one, sama juga, dia adalah S tambah 1. So, A dia minus 1. So, kita pakai exponential minus T kat depan.
And then buat inverse Laplace transform of 3 per S kuasa 4. Okay. And then kalau kita guna Laplace transform table tu, untuk S kuasa 3 ni, dia adalah S kuasa 2 tambah 1 kan? S kuasa 2 tambah 1. Maknanya sepatutnya bahagian atas tu kalau nak guna table, Laplace transform table, ke atas jadi 2 faktorial per S kuasa 3. Tapi yang kita ada dalam soalan ni adalah 3. So kita keluarkanlah dulu 3 kat depan. And then kat dalam inverse Laplace transform tu hanyalah untuk 2 faktorial S kuasa 3. Tapi disebabkan lagi satu kita dah darabkan dengan 2 faktorial, so kita kena bahagi juga lah dengan 2 faktorial kat depan. So that's why lah dapat 3 per 2 exponential minus t inverse Laplace transform of 2 per S kuasa 3. Oh, senang. Senang kan? Tak faham nanti tanya ya. Okay, next adalah yang ini. Sama konsep jugalah. Kalau kat bawah ni S kuasa 4, maknanya dia adalah S kuasa 3 tambah 1. So bahagian atas perlulah 3 faktorial. So sekarang kita pakai 3 faktorial. Dia adalah berbeza dengan 3. Sebab kalau 3 faktorial dia adalah 3 darab 2 darab 1. Okay, yang kita ada sekarang ni 3. So kalau kita kat dalam bracket ni kita tulis 3 faktorial. So kat bahagian luar kita akan bahagi juga dengan 3 faktorial. Dan 3 ni yang asal Okay, kalau cancel out pun memang akan dapat yang asal 3 per S kuasa 4. Okay. And then refer kepada Laplace transform table. So sekarang 3 faktorial tadi kan. So 3 faktorial, okay, yang kita ada kat depan ni apa? 3 bahagi 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 darab 2 darab 1. Ini tinggal 1 buang. So tinggal 1 per 2. Okay, so that's why akan dapat 1 per 2 exponential minus t. Ini kena pakai table, kita akan dapat t kuasa 3. So kita gabungkan, nak simplify kita gabungkan kedua-dua jawapan tadi, kita dapatlah yang ini. Okay, sekarang bila dah faham, nampak macam senang kan, mudah je. Maths ni kita kena setkan kita punya fikir, minda kita kena maths senang. Kalau kita anggap susah je, memang terasa macam susah kan. So macam doa lah juga kan. So anggap je, biarlah orang cakap perasan cakap mudah kan. So kita anggap yang mudah. Macam doa kan. Mudah, ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Okay, sekarang cuba buat yang soalan ni, inverse Laplace transform. Okay, sekarang dah nampak kan kalau kat atas bentuk ni sebenarnya dah guna phase shifting theorem tadi. So boleh jadi S kuasa 2 tambah 4. So sebenarnya S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. And then bahagian atas tu S. So ini adalah apply untuk cosine sebab dia plus kan. Kalau minus akan jadi untuk cosine H pula. Okay, so tunjuk step by step. So nak buat inverse Laplace transform, first of all, kalau kita tengok pembawah tu S minus 2. So bahagian atas ni kita kena buat tolak 2 jugalah. S tolak 2. Okay. Sebab kalau kita terus buat tukar kepada cosine terus ni kan, guna table terus, kadang-kadang mungkin tak tepat. Kita kena tengok step by step. Sebab sekarang ni bahagian pembawah ni ada, mungkin bila kita ubah bentuk nanti mungkin dia ada beza sikit. Okay, so better buat step by step untuk elakkan kesilapan lah. Okay, so kita tengok pembawah dia S tolak 2. So bahagian atas ni pun kita kena jadi S tolak 2. Asalnya S, so kita akan jadikan dia S tolak 2 juga. And then bila kita buat S tolak 2, soalan asal tu S je kan. So kalau kita tolak 2 dah, dia macam dah minus 2 daripada yang asal. So kalau kita nak jadikan sama balik, kita kena tambah 2. So minus 2 tambah 2 kosong kan. So kita akan dapat S balik. Okay, boleh faham kan? Okay, and then bahagian bawah ni, okay, kita maintain lagi. And then, okay, daripada
shifting theorem. Kita tadi ada, kalau nak dapatkan inverse Laplace transform, kalau ada sekarang ni A kita adalah -2 kan, -2. So kalau buat inverse Laplace transform, kita akan dapat exponential 2t sebab A dia adalah 2. So tadi kita dah dapat bentuk yang ini. Okay. So kita tulis, nak dapatkan inverse Laplace transform, kita tulis balik inverse Laplace transform of this function. So sekarang ni nak hilangkan 2 ni, tolak 2. So pakai shifting theory property. So akan dapat exponential 2t. So exponential 2t. So sekarang inverse Laplace transform kita buat hanyalah untuk S per S kuasa 2 tambah 4 tambah per 2 S kuasa 2 tambah 4. Kenapa? Sebab daripada yang asal ni, okay, kita keluarkan exponential 2t kan guna shifting theorem property. So exponential 2t kat depan. So sekarang inverse Laplace transform tu yang kita buat akan jadi, yang perlu dibuat adalah S tambah 2 per S kuasa 2 tambah 4. So that's why kita dapat ni. Kita asingkan yang biru dan hijau ni. So kita dapat yang atas. Okay. So bila dah dapat tu, kita teruskan step seterusnya menggunakan Laplace transform table. Okay. So S per S kuasa 2 tambah 4 tu sebenarnya bentuk dia S per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So daripada table ni kita boleh dapat cosine 80, iaitu cosine 2t. So dapatlah cosine 2t. And then untuk 2 per S kuasa 2 tambah 4 ni adalah sebenarnya 2 per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So daripada table kita boleh dapat sin. Okay, sin. So sekarang sin A dia adalah 2. So dapat sin 2t. So compile, dapatlah the total solution untuk soalan ni. Nanti cuba juga buat soalan ni ya. Okay, sekarang kita tengok kaedah completing the square untuk membuat inverse Laplace transform. Okay, so untuk certain equation, sometimes you perlu menggunakan kaedah completing the square sebelum dapat buat inverse Laplace transform. Okay, formulanya adalah S kuasa 2 3S tambah 3S tambah C. Okay, untuk completing the square, okay, kita ada S kuasa 2 tambah 3S tambah C di sini. So S, kita tulis balik S tambah K per 2. Kita ada K tadi, kita bahagi dengan 2. S tambah K per 2 kuasa 2 tolak dengan K kuasa 2 per 4 tambah C. So contoh kalau soalan kita, kita ada S kuasa 2 tambah 4S tambah 13. So menggunakan kaedah completing the square ni, kita, okay, sekarang kita punya K adalah 4. So kita gantikan value ke dalam formula untuk completing the square. Okay, kita ada 4. So S tambah 4 per 2 kuasa 2 tolak balik dengan 4 kuasa 2 per 4 tambah 13. So S tambah 4 per 2 ni, 4 per 2 bagi 4 per 2 adalah 2 kan. So jadi S tambah 2 kuasa 2. And then kenapa dapat 9? Tambah macam biasa je yang ni. Minus 4 kuasa 2 per 4 tambah 13 ni samalah juga dengan minus 16 bagi 4 berapa? 4 tambah 13. So jadi tambah 9 lah. Okay. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, bila kita tengok soalan ni, okay, sekarang kita nak cuba guna kaedah completing the square. Okay, tadi kita dah tengok macam mana cara nak buat. Okay, kita completing the square.
Macam mana? Okay, apabila kita buat completing the square, untuk S kuasa 2 tambah 4S tambah 13 ni, kita dah buat tadi dalam baru saya tunjuk tadi kejap. Kita akan dapat yang dalam bracket ni, S tambah 2 kuasa 2 tambah 9. Tengok balik yang slide sebelum ni, okay? So, kita akan dapat S tambah 2 kuasa 2 tambah 9 apabila kita menggunakan completing the square method. Okay? And then, bila kita dah dapat tu, kita tengok, okay, sekarang dalam bracket ni kita ada plus 2 pula, S tambah 2. Okay, so kita ingat balik, tadi kita dah belajar shifting theories, kan? Okay, dalam shifting theory, dia ada pakai yang, ingat balik, yang F, S tolak A tu. Okay, sekarang ni kita ada dalam soalan kita ada S tambah 2. So, kalau tambah, maknanya F, S tolak minus 2 lah, kan? So, that's all akan dapat Fs tambah 2. So, sekarang dah nampak dah A adalah minus 2. So, kalau kita buat inverse Laplace transform untuk menggunakan shifting properties tu, kita akan dapatlah exponential minus 2t. So, exponential minus 2t. And then, so inverse Laplace transform yang kita kena buat sekarang yang tinggal, sekarang dah keluarkan dah plus tu, akan dapatlah 15 per S kuasa 2 tambah 9. Okay, S kuasa 2 tambah 9. And then, kita tengok bentuk ni. S kuasa 2 tambah 9 ni sebenarnya adalah S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So, daripada Laplace transform table, ingat balik, ada dua possibilities untuk kita dapatkan function, iaitu sama ada cosine ataupun sine. Okay, sekarang kita tengok bahagian atas soalan kita. Sekarang dia 15. So, sebenarnya itu adalah dalam bentuk A. Kalau dalam bentuk A bahagian atasnya, itu adalah untuk sine. Okay, kita tahu dah untuk sine. Okay, tapi sekarang di bahagian pembawah A dia tu adalah 3. So, bahagian atas ataupun numerator pun perlu jadi 3 lah. Okey, tapi dalam soalan kita pula ni, kita pakai 15. So, kita nak 3. Kita ada 15. So, 15 bagi 3, 5 kan? 5 darab 3, 15. Dapat balik yang asal ni. Okey, 5 darab 3, 15. Tadi kita dah buat shifting theorem. Shifting properties kita dah pakai, dah dapat exponential minus 2t, and then inverse Laplace transform yang kita buat sekarang ni hanyalah yang dalam bracket ni, 3 per S kuasa 2 tambah 9. Dah tahu tadi kan? So, kita akan dapat sin 3t. So, sin 3t darab dengan 5 exponential minus 2t, kita akan dapat ni. Senang, Alhamdulillah senang. Okay, sekarang kita cuba lagi contoh yang lain. Nak dapatkan inverse Laplace transform menggunakan kaedah completing the square. Okay, untuk kita tengok dulu untuk S kuasa 2 tambah 6S tambah 25 ni. Okay, menggunakan, so kita tengok balik macam mana kita nak buat completing the square. So, kita punya K sekarang adalah 6. Okay, so S tambah K per 2 kuasa 2 tolak K kuasa 2 per 4 tambah C ni. So, kita gantikan value K kita 6. So, K 6, 6 bagi 2 tolak K kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 per 4 tambah 25. So, kita akan dapat 6 bagi 2, 3 kan? 6 bagi 2, 3. So, minus 6 kuasa 2 ni apa ni? Minus 6 kuasa 2 adalah minus 36 per 4 tambah 25. Minus 36 per 4 berapa cik adik? Minus 9 tambah 25. So, dapatlah 16. Okay. So, bila dah siap buat completing the square untuk bahagian pembawah ataupun pembawah English. Okay, so bila kita dah buat tu completing the square, barulah kita tengok buat inverse Laplace. Kita cuba buat inverse Laplace transform. Kita gantikan value yang kita dah dapat tadi dalam
equation kita. So inverse Laplace transform sekarang kita perlu buat adalah S tambah 1 bahagi dengan S tambah 3 kuasa 2 tambah 16. So sekarang ni kita tengok bahagian pembawah ni ataupun denominator ada S tambah 3. So maknanya kita kena pakai apa? Phase shifting theory kan? Yang shifting theorem tu. So tambah 3 maknanya adalah S tolak minus 3. Tambah 3. So sebenarnya kalau kita nak dapatkan, kita buat inverse Laplace transform tu daripada shifting theorem tu, kita akan dapat exponential minus 3t lah. Okay. So kita nak kena modify. Tapi apa-apa pun kita perlu pastikan kita punya bahagian pembawah ataupun denominator tu value dia sama. Okay. Sama tu maksudnya dari segi, okay, kalau kat bawah tu S tambah 3, atas pun kena S tambah 3. Tapi dalam soalan kita sekarang ni, bahagian atas tu S tambah 1 kan. So kita kena adjust sikit. Okay. So inverse Laplace transform. So bahagian bawah S tambah 3 kuasa 2 tambah 16. So bahagian atas pun kita tulis dulu sebagai dalam bracket S tambah 3. So bila kita tambah 3, nak jadikan tambah 1 balik, kita nak tolak, kita kena buat apa? So kita ada plus 3. Nak jadikan 1 kena tolak 2 lah. Kan? Okay. Boleh faham kan? Okay. So kalau kita tambah semuanya akan jadi S tambah 1 balik lah. Sama lah. Kan? Okay. Tiada beza, cuma kita ubah bentuk sahaja. So bila kita dah ubah bentuk macam tu, barulah kita boleh apply untuk shifting theorem tadi. Okay. Kita apply, kita boleh hilangkan lah yang tambah 3 ni. So bila kita hilangkan tu, maknanya kita dah buat inverse Laplace transform untuk shifting tu, yang A sama dengan minus 3. So sekarang kita akan dapat kat depan ni, inverse Laplace transform dia akan dapat exponential minus 3t. So yang tinggal kita perlu buat adalah inverse Laplace transform untuk S tolak 2. Kenapa S tolak 2? Sebab tadi kita dah hilangkan dah 3 sebab kita dah pakai shifting properties tadi. So sekarang tinggallah S tolak 2 sahaja. So that's why kita dapat S tolak 2. Bahagian bawah pula tinggal S kuasa 2 tambah 16 sebab kita dah hilangkan 3. Okay, S kuasa 2 tambah 16. So untuk buat inverse Laplace transform tu pula, kalau nak senang lagi, kita asingkan lah yang bahagian ni, yang S dengan minus 2 tu. So kita asingkan, ni tertinggal bracket. Okay, kita asingkan. So S per S kuasa 2 tambah 16 dengan minus 2 of minus 2 per S kuasa 2 tambah 16. Ini senang lah. Kalau 16 tu sebenarnya adalah 4 kuasa 2 kan. So jadi S kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So kalau S ke atas itu adalah untuk cosine sebab dia plus kan. So cosine 4. So that's why kita dapat cosine 4 kat sini. Cosine 4t. And then untuk bahagian kedua ni pula, kalau pembawah dia adalah S kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, A tu pun kena, kalau kita nak pakai Laplace transform table, kita kena pakai 4. Tapi yang kita ada sekarang dalam soalan tu 2. Okay, kalau kita pakai 4, macam mana kita nak dapatkan balik 2? So kita kena bahagi dengan 2 lah. Okay, sebab kita akan dapat 2 balik kan. Okay, dapat 2 balik. So letak 1/2 kat depan. And then yang bahagian dalam tu 4 per S kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kita boleh tukar kepada sin 4t. Okay. Jadi akhirnya dapatlah jawapan ini. Okay. Sekarang kita tengok pula kalau kita nak gunakan method of partial fraction. Okay. Untuk certain equation, kalau kita boleh gunakan cara-cara lain dan juga cara completing the square pun kita tak dapat buat, kita kena guna partial fraction sebelum kita dapat buat inverse Laplace transform. Okay.
So, kita kena tengok kepada bentuk denominator, bahagian pembawah dia tu. Okay. So, kalau bentuk dia AX tambah B, so kita boleh kita ubah bentuk fraction tu jadi A per AX tambah B. And then, kalau denominator tu ada AX tambah B to the power of K, so kita kena start dengan A1 per AX tambah B, and then yang kedua tu A2 bahagi pula dengan tambah B kuasa 2 pula. Yang first ni adalah kuasa 1 kan, so that's why kita tak tulis bracket. Dan seterusnya sehinggalah kita dapat AX tambah B kuasa K. Okay, and then kalau untuk bentuk denominator tu adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C, bentuk dia kita boleh buat bila kita ubah menggunakan partial fraction. Bahagian atas dia akan jadi AX tambah B per AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, and then kalau pula equation ni tadi dia adalah to the power of K. Okay, so kita akan nampak lah A1X tambah B1 per AX kuasa 2 tambah BX tambah C kuasa 1 ni. And then A2X tambah B2, lepas tu yang pembawah tu kuasa 2 pula, lepas tu and then the next kuasa 3 kat bawah dia sampailah dapat kuasa K. Okay. Okay, contohnya kalau kita menggunakan kaedah partial fraction ni, kalau untuk linear factor S tambah A, so partial fraction dia akan jadi A per S tambah A. And then kalau kita ada repeated factor, contoh bila K adalah 2, so akan jadi S tambah A kuasa 2. So partial fraction akan jadi A per S tambah A tambah B per S tambah A kuasa 2. Kalau K tu pula adalah 3, so sekarang dah jadi S tambah A to the power of 3, S tambah A kuasa 3. So partial fraction akan jadi A per S tambah A tambah B per S tambah A kuasa 2 tambah C per S tambah A kuasa 3. Kalau faktor yang ada adalah S kuasa 2 tambah PS tambah Q, so kita punya partial fraction kita perlu pakai adalah PS tambah Q per S kuasa 2 tambah PS tambah Q. Dan kalau ada repeated quadratic factor, contoh bila K sama dengan 2. Okay, so akan jadi S kuasa 2 tambah PS tambah Q kuasa 2. So partial fraction yang kita boleh dapat adalah PS tambah Q per S kuasa 2 tambah PS tambah Q tambah PS tambah Q per S kuasa 2 tambah PS tambah Q to the power of 2. Okay. So, macam mana kita nak cari partial fraction? Okay, contoh yang soalan ni, contoh kita ada 5x tolak 4 per x kuasa 2 tolak x tolak 2. Kalau kita tengok kepada pembawah atau denominator tu, kita boleh faktorkan dia dulu. Faktorkan, kalau contoh soalan ni kita boleh tukar jadi x tolak 2 per x tolak 2 darab dengan x tambah 1. Dan bila dah boleh terus tukar bentuk macam ni, kita kena buat one partial fraction for each of those factors. Okay, so kita dah dapat tadi 5x tolak 4 per x tolak 2 darab dengan x tambah 1. So kita asingkan pembawah ni, tapi dia punya constant atas tu kita tak tahu value dia apa lagi. So kita letaklah A1 ke A2 ataupun A per x tolak 2 tambah B per x tambah 1 ke, yang value kita tak tahu lagi. And then kita darabkan bahagian bawah tu supaya kita dah tak ada fraction. So sekarang kita akan dapat 5x tolak 4 tu, kita akan dapat A1 darab dengan A1 tu darab dengan x tambah 1 tambah dengan A2 ni darab dengan x tolak 2. So
sekarang kita kena cari constant A1 dan A2 tu. Macam mana kita nak dapatkan 2 dan 3 ni. Okey. Jadi macam mana nak dapat 2 dan 3 tu? Okey, caranya. Okey, tadi kita dah dapat, kita dah buat 5x tolak 4 sama dengan A1 darab x tambah 1 tambah A2 x tolak 2. So, kita tengok dalam kurungan tu x tambah 1 dengan x tolak 2. So, kita boleh setkan value x tu, disebabkan dia x tambah 1, kita setkan x sama dengan minus 1. And then yang kedua ni x tolak 2 kan. So kita boleh setkan x sama dengan 2. So sekarang kita kira. Okay, when apabila kita set x sama dengan minus 1, so equation yang ini, yang saya star ni, akan jadi 5 darab minus 1 tolak 4 A1 darab 0 tambah A2 darab minus 1 tolak 2. So, kita akan dapat A2 sama dengan 3. Okey. Lepas tu, kalau kita setkan X tu sama dengan 2 pula. So, kita akan dapat 5 darab 2 tolak 4 A1 darab dengan 2 tambah 1 tambah A2 darab 0. So, kita akan dapat A sama dengan 2. A1 sama dengan 2. So, that's why value kat sini untuk A1 tu jadi 2. And then untuk A2 tu adalah 3. Okay. Contoh, kita ada nak buat inverse Laplace transform untuk function ni. Okay, so sekarang pembawah dia adalah S per S tambah 1. Okay, so 1 per S darab S tambah 1. Sekarang pembawah dia memang dah difaktorkan lah. Okay, so kita boleh asingkan kepada dua equation, iaitu put A per S dan juga B per S tambah 1. Okay, so sekarang ni kita boleh gunakan dua value S. Sebab ni S, so kita boleh pakai S sama dengan 0. And then ada yang kita tukar bentuk tadi jadi S tambah 1. So kita boleh setkan juga S menjadi minus 1. So apabila S kita set sebagai 0, apabila kita set S sama dengan 0, okay, equation yang saya star ni, okay, S sama dengan 0, so bila S sama 0, so B darab dengan S tu kosong, so B kosong, so akan jadi A sama dengan 1. And then kalau kita set S sama dengan minus 1, jadi bila kita set S sama dengan minus 1, jadi kat sini A tu darab dengan kosong, so tinggal hanyalah B. Kalau kita set S sama dengan minus 1, bukan 1. Kalau kita setkan S sama dengan minus 1, so B kita akan dapat minus 1. So, akan jadi 1 per S tolak 1 per S tambah 1. So, bila dah dapat bentuk ni, kita bolehlah buat inverse Laplace transform. Okay. Kita asingkan buat dua inverse Laplace transform. Satu adalah untuk 1 per S. Yang kedua adalah untuk 1 per S tambah 1. Kalau 1 per S, kalau kita tengok tabel, kita akan dapat 1. Kalau untuk S tambah 1 ni, kita akan dapat exponential minus T. Okay. Okay, sekarang ni kalau kita ada soalan ni, kita nak dapatkan inverse Laplace transform. Sama juga dengan cara tadi, kita tengok bentuk pembawah ataupun denominator tu. Kita ada S kuasa 2 darab dengan S kuasa 2 tambah 1. So, kita kena buat partial fraction. Okay, buat
partial fraction. Yang pertama adalah A per S. Cara macam mana kita nak decide ni, kita tengok table tadi yang saya tunjukkan mula-mula tadi. Okay, A per S. Sebab S kuasa 2. So, disebabkan ada S kuasa 2. So, kita buat A per S dulu. And then yang kedua, constant kedua adalah B per S kuasa 2. And then, disebabkan kita ada S kuasa 2 tambah 1, kita kena tambah dengan CS tambah D per S kuasa 2 tambah 1. Dan sama juga dengan cara saya dah tunjukkan tadi, kita hilangkan pembahagi. So, kita darabkan, okay, katalah untuk 1 ni, and then kita darab A. A kita kena darab dengan pembahagi untuk B dan juga untuk CS tambah D. So, akan jadi AS darab S kuasa 2 tambah 1. Kenapa bukan AS kuasa 2? Disebabkan semua nanti akan ada S kat depan, kita boleh cancel out. Kita nak permudahkan lagi, so kita tinggal S, bukan S kuasa 2. So AS S kuasa 2 tambah 1. And then untuk B pula, B darab dengan S dengan S kuasa 2 tambah 1. Disebabkan semua darab S kan, so kita abaikan sekarang S tu. So darab je dengan S kuasa 2 tambah 1. And then untuk CS tambah D pula, sepatutnya kita akan darab dengan S dan juga S kuasa 2. Disebabkan semuanya kena darab dengan S, so kita darab dengan S kuasa 2 je, supaya kita boleh buat dalam bentuk paling mudah. Okay, and then kita boleh reduce lagi equation tu menjadi kita macam kumpulkan ikut terms dia. Okay, untuk S kuasa 3 apa yang ada? S kuasa 3 ada A dan juga C. So A tambah C. And then untuk S kuasa 2 apa yang ada? S kuasa 2. S kuasa 2. Okay, B dan juga D. So B tambah D. And then next untuk S kuasa 1. No. S kuasa kosong. Sebab tak ada apa-apa, maknanya S kuasa kosong lah kan. Untuk S kuasa kosong apa yang ada? So AS tambah dengan B. Ataupun boleh je kita anggap mula A ni darab dengan S kuasa 1 and then B tambah dengan S kuasa kosong. Boleh juga. Okay, mana-mana yang you lebih rasa selesa lah. Okay, and then kita equating the coefficient. Okay, equating the coefficient dengan yang sebelah kiri. So, bila kita equate, kita tengok untuk S kuasa 3 ada tak sebelah kiri ni? S kuasa 3 A tambah C kan, sebelah kiri tak ada. So, value dia kosong. Untuk S kuasa 2 pun B tambah D ni, value sebelah kiri tu kosong. And then untuk S to the power of 1, AS ni kan, okay, S to the power of 1, A tak ada juga sebelah kiri, so kosong. Yang ada hanyalah value 1 ataupun mewakili S kuasa kosong. S kuasa kosong 1 kan. So, adalah untuk value B sahaja. B, so kita akan dapat B sama dengan 1. And then kita gantikan balik value tu semua dalam equation. So kita akan dapat C sama dengan kosong dan juga D sama dengan 1. Okay. Bila dah dapat tu, kita dah dapat A, kita dah dapat B, kita dah dapat value C pun dah dapat, D pun dah dapat. And then C tu kosong kan, A pun kosong, so yang tinggal B dengan D sahajalah. So B dengan D sahaja. So kita tengok balik ke dalam partial fraction asal yang kita buat, B dan D kosong. So kita tengok dengan untuk C dengan A kosong. So kita just tulis untuk A dan D saja. So A value, kita susul je. Okay, value yang kita dapat A kosong, so A tak ada, so hilang. A ni hilang, so value B adalah 1, so jadi 1. S kuasa 2. C value dia kosong, so tak payah tulis. Yang ada adalah D. D adalah minus 1, so tolak 1 per S kuasa 2 tambah 1. And then bila dah dapat bentuk ni, barulah kita buat inverse Laplace transform. Okay, kita
kita asingkan dua function ni menjadi dua untuk membuat inverse Laplace transform dua yang berlainan. Okay, 1 per S kuasa 2 dan juga 1 per S kuasa 2 tambah 1. Okay, untuk 1 per S kuasa 2 ni 1 per S kuasa 2 ni sebenarnya bentuk dia untuk apa dia? S1 tambah 1. 1 faktorial mewakili T kuasa 1 kan? So that's why dapat T. And then 1 per S kuasa 2 tambah 1 pula sebenarnya adalah bentuk 1 per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So kita akan dapat sin 1 T. So that's why kat sini kita tulis sin T. Okay. Kadang-kadang ada masanya kita akan jumpa keadaan di masa kita nak buat Laplace transform. Tapi kita tak boleh buat secara ringkas menggunakan partial fraction. Jadi kita boleh gunakan convolution theorem untuk cari inverse Laplace transform. Okay, dalam convolution theorem, kalau kita ada function fsgs ni, kalau kita nak buat inverse Laplace transform, diberikan oleh integration of 0 until t of fu function u fu darab dengan function gt minus u du. Okay. Okay, katakan kita ada soalan ni kita ada nak cari inverse Laplace transform of 1 per S tambah 1 darab S tolak 2. Kalau nak gunakan convolution theorem, sekarang kita sebenarnya 1 per S tambah 1 darab dengan S tolak 2 ni kita boleh asingkan. Kita darab akan jadi 1 per S tambah 1 darab dengan 1 per S tolak 2. Kita jadikan dua function berlainan lah sebab kita nak pakai convolution theorem. Okay. So sekarang kita tengok kita nak decide apa itu Fs, apa itu Gs. Okay. So sekarang ni Fs adalah yang katakanlah kita yang pertama sebagai Fs. Okay, so akan jadi 1 per S tambah 1. Yang kedua katakan kita decide sebagai Gs lah. Okay. So akan jadi 1 per S tolak 2. So bila kita dah decide tu, kita cari satu persatu dia punya inverse Laplace transform lah. Okay. So untuk 1 per S tambah 1 inverse Laplace transform, ni dah hafal kan? Okay, so kita akan dapat exponential minus T. And then kalau untuk S tolak 2 pula, inverse Laplace transform, kita akan dapat exponential 2T. And then bila dah dapat tu, kita kena convert T tu akan jadi U. Okay. So katakan sekarang kita dah decide tadi FT kan. FT kita dah dapat. So kita tukar jadi FU. So T tukar jadi U. So FU sama dengan exponential minus U. And then untuk GT pula, kita tengok convolution theorem, dia kena buat GT minus U. So kita tengok GT minus U. So tadi untuk GT kita dapat exponential 2T. So sekarang T tu dia akan jadi T minus U. So jangan lupa 2 tu dekat luar daripada bracket. Okay. So yang dalam bracket adalah T tu tukar pada U. So jadi 2 darab T minus U. And then exponential 2 darab T minus U ni kita boleh asingkan menjadi exponential 2T darab exponential minus 2U. Okay. So kita substitute ke dalam function yang sebelah kanan untuk convolution theorem tadi. Convolution theorem, integration of 0 until T fu g T minus U du. So kita masukkan. So sekarang fu kita adalah exponential minus U. GT minus U kita tadi kita dah dapat adalah exponential 2T darab exponential minus 2U du. And then bila dah dapat tu, kita buatlah integration with respect to du. And then substitute balik limit T dan juga kosong. Okay. Bila kita buat integration, kita akan dapat apa? Okay, dah buat integration.
And then nanti you akan dapat finally jawapan dia ini. Okay. Okay, untuk contoh seterusnya, cari inverse Laplace transform untuk 3/S dalam S kuasa 2 tambah 1. Okay, solutionnya saya berikan. Cuba you tengok dan fahamkan. Nanti kalau you tak faham, you tanya saya balik ya. Okay, Assalamualaikum.